Tuan-tuan, saya rasa kita boleh teruskan dengan sesi kongsian ataupun soalan ataupun apa-apa. Saya pun minta maaf sebelum tu saya dah lama tak study bab umrah ni. Sebab macam kali terakhir kita buat program 2017. Lepas 2017 saya pun simpan buku pun tak jumpa dah. Melainkan sekali-sekala kalau orang ada persoalan kemusykilan, kita boleh Google. Google ni orang suka hati je. Tak, dia begitu. Adalah sumber-sumber yang kita boleh percayai, mufti-mufti beberapa negara ataupun majlis-majlis fatwa ataupun buku-buku yang boleh di Google. Google tu maksud dia daripada situlah. Jadi kalau ada soalan sikit-sikit orang tanya, biasa saya akan Google, tengok jawapan mufti pernah jawab, ada dalil, mengingatkan kita apa yang kita pernah baca dahulu ataupun memberi ilmu baru dan kita jawab soalan. Tapi ulang kaji buku umrah dan haji ni saya pun dah lama lah, sejak 2017 tu pergi sendiri je, tak mengajak dah. Jadi dah lama tak buka buku tu. Saya ada tulis dulu, saya ada baca satu buku Ibn Hazmin tulis. Hajjul Wada' tajuk dia. Hajjul Wada', terbaik buku tu. Saya jumpa buku tu kat Qatar 2011. Tajuk dia Hajjul Wada'. Dia cerita panjang lah perjalanan haji Nabi SAW dan bawah tu dia syarah pasal hukum hakam dan sebagainya. Kebetulan saya beli buku tu masa sebelum pergi haji. Beberapa minggu sebelum pergi haji jumpa buku tu, beli tadi. Saya bukan mutawif masa tu, ada Ustaz Amir, ramai Ustaz Indonesia masa tu. Pergi masa tu saya budak-budak lagi lah. Taklah budak sangat 2011. Kira muda lah time tu. Jadi saya dalam bas tu saya baca lah buku tu. Baca itu buku yang saya rasa habis kot saya baca. Sepanjang dia tebal tapi tulisan dia besar. So tebal tu tidaklah bererti banyak sangat maklumat sebab tulisan dia besar. Jadi sepanjang perjalanan naik bas tu, berapa jam kita naik bas juga? Ada 20 jam. 24 jam naik bas. 14 jam naik bas, border 10 jam. Jadi saya pun dapatlah baca buku tu. Alhamdulillah buku tu menarik. Cuma Ibn Hazmin ni mungkin dia tak pergi haji kot. Ataupun dia sebab ada beberapa ungkapan ulasan dia tu, Al-Zahabi kritik dia. Al-Zahabi ucapan begini hanya disebutkan oleh orang yang tak ada pengalaman masuk Mekah ya. Mungkinlah, wallahu alam, saya pun tak ingat ada beberapa tempat. Jadi itu awal-awal buku saya baca pasal haji, Ibn Hazmin tulis. Yang menarik, buku tu terbaik. Sebelum perjalanan haji 2011 tu. Jadi tuan-tuan, kita buka soalan sikit. Kalau ada soalan untuk kita bincang, tuan-tuan boleh tanya terus. WhatsApp pun boleh. Kalau malu nak cakap, boleh WhatsApp. Okay. Okey. Okey. Baik. Okey. Isu ni kan, sebagaimana tuan-tuan sedia maklum, sejak daripada selepas COVID, bila haram dibuka semula untuk umrah secara besar-besaran, antara undang-undang yang dikuatkuasakan oleh kerajaan Saudi adalah hanya dibenarkan masuk ke mataf yang bawah tu bagi orang yang nak menunaikan umrah. Dahulu dia pakai apps, kena tunjuk apps, tapi pakai je lah, cuma terlalu ramai orang, dia tak pernah lah minta tunjuk apps. Jadi sekarang ni apa yang berlaku, ada security kat depan tu, polis tu dia akan kawal untuk orang yang nak masuk ke mataf. Dia tengoklah, perempuan biasanya tak ada masalah, dia benarkan je masuk. Laki, kalau orang tu tak pakai ihram, tak dibenarkan masuk. Sebab mataf eksklusif untuk orang yang nak buat tawaf ifadah yang wajib, tawaf yang wajib bagi umrah sahaja. Jadi kalau tak pakai ihram, dia tak bagi masuk. Ataupun kalau pakai ihram tapi kepala botak, dia tak bagi masuk juga. Dia tahu hang ni memang main-main yang anda buat umrah ramai lagi sekali. Jadi tambah sikit di atas nak tipu tadi tu, juga cerdik. Kepala dengan botak siap-siap. Tak, ini cerita selingan je lah. Cuma bila ditanya tentang hukum kan, bila kerajaan Saudi buat undang-undang begitu, undang-undang yang menghadkan kemasukan orang ke tanah haram. Dia hadkan kemasukan orang ke tanah haram. Ini jawapan yang mungkin kontroversi sikit lah. Ataupun dia hadkan beberapa perkara untuk urusan memudah cara bagi orang lain. Memudah cara bagi orang lain. Banyak undang-undang lain lagi. Antara undang-undang lain yang dia buat had umur. Ada satu ketika, 1 tahun dia buat had umur. Masa baru dia buka selepas COVID, lebih umur tertentu tak boleh dapat visa umrah. Ada keadaan yang dia buat kota tertentu. Ada masa dia buat, ada limit nak pergi kali kedua, meskipun bagi orang yang tinggal di Saudi dia kena tunggu 5 tahun. Lepas 5 tahun baru boleh pergi kali kedua. Dan dia ada kota. Bagi yang tak dapat kota, meskipun orang tu orang Mekah, dia pun tak boleh masuk.
Demikian juga benda-benda lain yang kadang-kadang undang-undang ni dibuat untuk memudahkan urusan mentadbirkan orang ramai. Banyak peraturan dibuat untuk mentadbir orang ramai. Jadi soalannya adalah, apa hukum kita langgar undang-undang yang begini? Termasuklah satu, kita tipu. Kita ni sebenarnya bukan nak buat umrah yang nak buat tawaf yang wajib. Tapi sebab kita nak pergi tawaf kat bawah tu, atas tu feeling kurang sikit jauh daripada Kaabah, apa pun tak nampak, pusing kat atas, nak turun bawah juga, dia pun bubuh kain ihram. Kira tipulah. Melanggar undang-undang tu. Ataupun ramai student-student kita buat, mereka tak ada permit nak pergi haji. Lah ni mungkin susah sikit. Dulu mereka selalu buat, student kita di Mekah, di Madinah dan sebagainya, tak ada permit nak pergi haji, tapi mereka nak pergi juga, mereka naik kereta sapu ke apa-apa, dekat dengan border yang ada polis, pergi panjat bukit, mereka turun balik, mereka masuk kereta, pergi ke depan. Ini kalau tanya budak-budak Saudi, saya biasa cakap Melayu, polis Saudi tak dengar. Mereka tak tahu. Ini budak-budak kita selalu buat. Dia pun memang selalu buat dari dululah. Lah ni saya tak tahu dia buat lagi ke tak. Sebahagian mutawif kita, mutawif yang dah tua. Beberapa tahun kebelakangan ni, mutawif kita dah umur 60 lebih, 70 lebih, tak boleh dapat visa haji masa tahun-tahun sebelum ni. Jadi pakailah visa umrah, Ini bukan cerita pasal seorang dua, ramai. Pakai visa turis yang biasa tu, bila dah masuk sana, pandai-pandailah. Macam budak universiti juga smuggle masuk haram, mutawif pun smuggle masuk haram juga. Sebab permit haji tak dapat. Semua kesalahan-kesalahan yang begini yang melanggar urusan pentadbiran. Macam mana hukum dia? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Hampa bagi soalan, kita pari balik soalan, kita tolak balik. Okey. Saya tak tahu nak jawab lah soalan begini. Wallahu alam. Undang-undang tu dibuat untuk memudahkan semua orang. Untuk memberi keadilan, kesamarataan kepada semua orang. Jadi undang-undang tu baguslah. Kesemua undang-undang ni kalau dilihat pada sudut jangka masa panjang, dia bukan ada diskriminasi untuk orang miskin ataupun prioriti untuk orang kaya. Tak, dia bukan berbentuk begitu. Ataupun bukan diskriminasi untuk foreigner, prioriti untuk lokal. Bukan jenis yang macam tu. Kalau kita tengok undang-undang ni, kesemuanya dibuat, kita nampaklah matlamat di sebalik undang-undang ni adalah pentadbiran yang baik, pengurusan yang baik. Jadi dia baik, undang-undang yang baik. Dalam masa yang sama, Nabi SAW juga melarang mana-mana penjaga haram untuk menghalang orang daripada solat dalam Masjidil Haram pada bila-bila masa yang orang suka. Nabi tak bagi. Jangan halang orang. Jadi orang nak buat tu boleh. Sebab zaman Nabi SAW tak ada permit haji. Siapa nak pergi, dia pergi je lah. Mana ada limit. Visa semua tak ada. Dia boleh pergi suka hati je. Zaman sekarang bila dah start sistem untuk kawalan pergerakan orang dan sebagainya, timbul isu. Sejauh mana kita diwajibkan untuk mengikut undang-undang ni. Ini pandangan peribadi saya. Tuan-tuan mungkin ramai orang yang tak setuju dalam bab ni. Di sudut adab, di sudut qiyam, akhlaqiyah ataupun moral value, pada saya jangan langgar undang-undang ni. Moral value jangan langgar. Sebab dia dibuat untuk memudahkan urusan ramai orang lain. Jadi yang terbaik, kita jangan selfish. Jangan selfish. Ibadat ni tuan-tuan bayangkan kan, la rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bagi orang yang menunaikan haji, umrah juga samalah, ketika dia dalam ihram, dia jangan melakukan perbuatan keji dan jangan berdebat dan juga jangan melakukan perkara yang fasik di dalam manasik itu. Jangan buat perbuatan itu. Ini semua bukan sahaja jangan buat dosa, debat walaupun kita di atas jalan kebenaran, Nabi SAW tak bagi kita debat. Jangan debat. Wala rafath, jangan buat perbuatan-perbuatan yang keji, yang tak baik. Jadi di sudut nilai akhlak ni, perbuatan-perbuatan begini dia tak baik lah. Dia tak baik untuk dibuat sebab undang-undang untuk memudahkan orang ramai. Kita dapat kelebihan tambahan kerana kita pandai manipulasi keadaan. Dia tak bagus. Tak bagus untuk kita buat. Tuan-tuan, nasihat saya, elakkanlah. Selagi mana undang-undang ni undang-undang yang ma'ruf untuk kebaikan semua orang, jangan langgar. Ikut lebih baik. Ya, kita sayang, main buat bayar berpuluh ribu, takkan nak pergi tawaf depan Kaabah tu sekali ya. Naklah main 2-3 kali. Yang terbaik jangan langgar. InsyaAllah, alam kemudahan, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Allah bagi kat kita kelebihan lain, datang sekali lagi ke apa, sebab undang-undang tu dibuat untuk memudahkan orang. Sama juga, kalau tak dapat visa haji yang terbaik, jangan pergi haji lah kalau tak dapat.
Meskipun kita rasa dah dekat dah ni. Contohnya dia duduk dekat Jeddah. Tahun tu musim haji dia jaga train dekat Jeddah. Ada kawan saya askar tanya, dia kena masa perang Saudi dengan Yaman, dia kena posting dekat Saudi macam tu. Macam mana aku nak pergi haji tapi tak dapat permit, boleh aku nak lari masuk? Soalan-soalan begini. Lepas ni tak memang dah. Nasihat saya, yang terbaik kalau tak dapat jangan pergi lah. Kalau tak dapat, jangan pergi. Sebab undang-undang ni semua untuk memudahkan orang ramai. Untuk memudahkan ramai orang. Mutawif sama juga. Nanti orang marah saya. Banyak mutawif. Kalau tak dapat, ya memanglah niat dia mungkin ikhlas. Tak, saya kena pergi juga. Kalau saya pergi ibadat dia pun tak sempurna. Dia pun tak dengar fatwa saya. Hang tak penting lah. Hang tak ada mutawif lain ada. Kita duk rasa kita ni penting sangat. Padahal kita taklah sepenting tu. Tak payah. Kalau tak dapat, tak payah pergi. Itu di sudut adab. Tapi di sudut hukum, kalau orang tanya saya bab hukum, pandangan saya. Hukum yang bukan hukum syarak. Ini hukum wad'i, hukum yang diletak oleh manusia. Apabila hukum tu manusia letak, yang menguatkuasakan dia juga manusia. Hukum yang Allah Ta'ala letak, Allah Ta'ala kuat kuasa. Hang langgar, hang berdosa. Kalau Allah Ta'ala letak hukum tu. Haram minum arak, hang minum juga, hang berdosa. Sebab yang letak hukum haram minum arak tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kuat kuasa. Tapi hukum yang manusia letak, kalau manusia letak hukum tu, kita langgar, manusia tu jugalah kena hukum kita. Ini bukan hukum syarak. Kita langgar hukum buatan manusia, manusia sebagaimana dia bertanggungjawab untuk buat hukum tu, dia juga bertanggungjawab untuk letakkan hukuman kepada orang yang langgar hukum tu. Jadi kalau dia hukum kita, katakanlah kerajaan Saudi ke tangkap kita di atas apa-apa kesalahan ini, dia hukum kita, kita tertakluk kepada hukuman tu. Tak boleh memberontak. Wajib taat dan tak boleh memberontak. Kena tangkap, dia buat undang-undang hang tipu punya pasal, tak boleh sempurnakan umrah, kena keluar, tak boleh memberontak, wajib taat. Ataupun orang yang tipu buat visa umrah dan sebagainya, apabila dia ditangkap, lepas ditangkap dikenakan hukuman, tak boleh pergi ke tempat tu, tak boleh masuk Saudi beberapa tahun. Dia nak tipu juga masuk urusan lain lah, tapi dia tak boleh memberontak. Hukum tu manusia buat. Kalau dia hukum kita, kalau dia tak hukum kita, lepas lah. Jadi dalam bab ini, kalau tuan-tuan nak buat juga begitu, kalau kena tangkap, kita jangan memberontak. Kalau tak kena tangkap, champion. Tak kena tangkap, champion. Tapi kalau tanya saya bab adab, saya kata janganlah. Bab hukum saya tak, wallahu a'lam, saya tak berani nak kata haram, cuma manusia buat undang-undang, manusialah kuat kuasa undang-undang. Sama macam langgar traffic light ni. Langgar traffic light. Kalau langgar traffic light, dia bunuh orang. Dia nampak orang duk lintas, dia langgar traffic light, dia bunuh orang. Intentionally bunuh orang, dia bersalah sebab bunuh orang. Berdosa bunuh orang. Tapi kalau dia tak tahu, dia jalan saja, nampak macam free, dia jalan je, tiba-tiba orang lalu, dia langgar orang tu, dia tetap kena bayar diat. Dia bertaubatlah kepada Allah Ta'ala atas kesalahan bunuh, dia kena bayar diat 100 ekor unta. Sebab dia telah bunuh orang tanpa sengaja. Dia bertanggungjawab. Tapi tak ada kereta. 12.30 tengah malam depan traffic light. Cuma ada kamera, langgar kena 6,000. Ini terpulang masing-masing. Siapa rasa duit dia banyak sangat, poket dia berat, dia nak perhabis 6,000, dia langgar. Dia langgar, kena saman, bayar 6,000 tu. Tapi siapa rasa tak mau bayar, dia berhenti kat situ. Siapa rasa dia bijak untuk bagi dia tak kena tangkap, dia naik motor sambil tangan tutup nombor pelik kat belakang. Contohlah, dia letak naik motor tangan tutup nombor pelik kat belakang. Tak kena. Tak kena. Kalau polis tu cari dia dan hukum dia lepas tu, dia kena takluk kepada hukuman tu dan dia tak boleh memberontak. Ini samalah macam-macam undang-undang lain yang manusia buat. Tak pakai seat belt. Kalau kena tangkap, kena saman. Hang kena bayar saman tu lah. Tapi kalau hang tak kena saman, hang punya pasal. Jadi pada saya jawapan untuk soalan ni sama dengan jawapan untuk soalan-soalan lain. Apabila hukum itu hukum yang manusia letak, manusia jugalah yang menguat kuasa hukuman terhadap orang yang langgar. Hukum itu ma'ruf, yang terbaik. Ma'ruf ni benda-benda yang baik, yang paling baik jangan langgar dan jangan lawan. Wallahu a'lam. Boleh faham tak jawapan ni sebelum? Boleh? Okey ya? Okey, cantik. Ni lu.
Okey. Nabi SAW, antara sunnah yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, setelah Nabi pakai pakaian ihram, kain ihram, sebelum Nabi keluar untuk naik kenderaan jalan menuju ke haram, Nabi solatlah di masjid miqat. Nabi solat. Para ulama mereka berbeza pandangan, apa solat yang Nabi buat ni? Nabi solat sekali dan Nabi keluar. Sebahagian ulama berpandangan bahawa solat ini adalah sunat, solat sunat setelah kita berihram. Pakai ihram, kita solat sunat. Kita solat sunat, kemudian kita teruskan ibadat-ibadat yang lain. Kita masuk dalam ihram lah. Tadi pakai pakaian ihram, kemudian masuk dalam ihram. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, masuk masjid. Apabila Nabi SAW masjid, adab masuk ke masjid sebelum duduk, solat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, adab masuk masjid. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, ada yang mengatakan Nabi pergi itu sebab kena solat sunat di waktu itu. Duha, barangkali waktu duha, bila sampai di situ waktu duha, solat sunat waktu duha ketika berada di situ. Para ulama mereka berbeza pandangan semayang apa yang Nabi buat, sebab Nabi tak abang ni semayang apa. Demikian juga kebanyakan solat-solat yang Nabi SAW buat, Nabi tak cerita kat sahabat, ini nama dia sekian, ini nama dia sekian. Nabi tak abang, Nabi buat sahaja. Perbezaan pandangan ada, cuma pandangan saya dalam bab ini memandangkan Nabi SAW tak sebut apa-apa. Siapa yang memilih untuk dia masuk ke masjid, dia nak solat tahiyatul masjid 2 rakaat dan dia keluar semula, dia boleh buat begitu. Siapa yang berpandangan dia dah pakai ihram, nak mengikut sunnah Nabi SAW, selepas ihram dia solat 2 rakaat, dia masuk masjid, dia solat 2 rakaat dan dia keluar pun boleh. Perlu tak dia solat 2 rakaat tahiyatul masjid dahulu kalau niat dia nak solat ihram? Tak perlu. Sebab tahiyatul masjid adalah solat yang Nabi SAW anjurkan, la yajlisanna ahadukum, jangan kamu duduk melainkan setelah kamu solat 2 rakaat. Kalau kita masuk masjid selepas azan, contoh kan, selepas azan, kita solat 2 rakaat qabliyah maghrib, kita dah tak perlu solat tahiyatul masjid. 2 rakaat tu dah buat dah. Kalau kita masuk tahiyatul masjid, nak buat juga boleh, tambah solat, lebihlah pahala, tak ada masalah. Tapi adab masjid itu telah pun ditunaikan dengan apa-apa solat 2 rakaat yang kita buat. Pergi ke masjid sebelum isyak, lepas azan, nak niat tahiyatul masjid dan duduk, boleh. Nak niat qabliyah isyak dan duduk pun boleh. Kita ada semangat nak buat dua-dua sekali, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum isyak dan juga 2 rakaat qabliyah isyak baru nak duduk pun boleh. Luas dalam bab ni, luas. Kadang-kadang Nabi SAW pergi ke masjid apabila orang dah qamat. Bila dah qamat, Nabi pergi ke masjid. Apabila Nabi SAW pergi ke masjid, Nabi jadi imam terus. Qabliyah pun tidak, tahiyatul masjid pun tidak. Itu juga memadai sebab Nabi dah solat fardu terus. Jadi dalam kes ini, pada pandangan saya, siapa nak berpegang pandangan ada solat 2 rakaat selepas ihram tu, sebelum masuk dalam ihram, dia boleh solat 2 rakaat itu dan kemudian dia keluar, dia niat ihram. Siapa yang dia rajin nak solat 2 kali, 2 rakaat tahiyatul masjid, lepas tu 2 rakaat sebelum ihram pun boleh juga. Dalam bab ini luas, ke semua itu sembahyang sunat, mana-mana yang orang tu pilih nak buat, dia boleh buat. Wallahu a'lam. Okey, waktu tak dibenarkan solat juga ulama berbeza pandangan, sama ada perintah ini perintah yang mutlak betul-betul ataupun tak dibenarkan solat tanpa sebab. Ulama ada beza pandangan dalam bab ini. Sebab Nabi SAW, antara waktu yang Nabi larang untuk solat adalah selepas subuh. Nabi tak bagi semayang lepas subuh. Lepas subuh sampai matahari dah terbit, sampai waktu duha, tak boleh solat. Cuma para sahabat pernah melihat Nabi SAW solat 2 rakaat selepas subuh untuk qada 2 rakaat sebelum subuh yang Nabi tak sempat buat. Ada beberapa biasanya Nabi SAW akan tidur selepas tahajud. Nabi tidur sat lepas tahajud. Jadi apabila Nabi tidur sat, ada beberapa hari yang Nabi SAW ataupun para sahabat mereka bangun terlambat. Mereka bangun lambat bukan macam kita. Kita bangun lambat pukul 8. Mereka bangun lambat cuma tak sempat semayang sunat je. Sampai masjid terus semayang subuh. Jadi dalam keadaan ini, Nabi SAW qada 2 rakaat yang sebelum subuh tadi pada waktu selepas subuh. Demikian juga ada beberapa riwayat yang Nabi SAW pernah lakukan solat selepas asar. Dalam
qada solat sunat yang ditinggalkan dan sebagainya. Demikian juga para ulama berpandangan solat-solat seperti solat jenazah kalau kena pada waktu selepas asar boleh dibuat dan selepas subuh juga boleh dibuat pada pandangan sebahagian ulama. Jadi mengikut pandangan ini bila ada sebab boleh buat solat. Jadi bila sampai ke masjid itu ada sebab, sebabnya tahiyatul masjid boleh buat solat meskipun pada waktu-waktu yang dilarang. Mengikut pandangan ini. Dan bab ni khilaf pada pandangan lain, sebahagian ulama berpandangan mereka tegas dengan waktu tak boleh semayang ni tak boleh melainkan apa yang Nabi pernah buat sahaja. Iaitu qada 2 rakaat selepas subuh, itu yang Nabi buat. Jadi pandangan dalam bab ni luaslah, ada perbezaan pandangan. Pandangan saya sendiri tak ada masalah sebab itu dianggap solat yang bersebab. Bukan solat saja-saja seronok pada ketika itu. Wallahu a'lam. Uh, ketika perjalanan haji Nabi SAW, ketika perjalanan haji, Nabi pesan kepada para sahabat satu benda yang baru yang Nabi tak pesan sebelum tu. Sebelum tu Nabi pergi umrah dah. 2 kali Nabi pergi umrah. Satu umrah qada, satu lagi umrah yang Nabi datang selepas tu, lepas balik daripada perang, Nabi singgah ke Mekah. Cuma pada tahun terakhir, tahun 10 ni, sebelum Nabi SAW wafat, perjalanan haji. Bila Nabi pergi haji, Nabi pesan dengan para sahabat satu perintah yang baru. Perintah itu adalah ij'alu akhira ahdikum bil bait. Jadikanlah urusan kamu yang terakhir sekali di Baitullah. Last sekali kamu kena tawaf sebelum kamu keluar daripada Baitullah. Nabi berpesan dengan pesanan yang kuat. Buat juga, jangan tak buat. Tak buat kena banyak dam. Kena buat juga. Apabila di tuntutan agama, ketika manasik haji, para ulama bersepakat bahawa diwajibkan untuk buat tawaf wada sebelum keluar daripada Mekah. Sebab perintah Nabi, direct punya perintah, langsung. Ulama berbeza pandangan, apakah perintah ini termasuk umrah ke ataupun haji saja? Tuan-tuan rasa macam mana? Termasuk sekali ya umrah? Ni berdasarkan yang saya cerita tadi, konteks ni. Lepas tahun ke-10 tu, Nabi tak pergi Mekah dah. Nabi balik daripada tahun ke-10 tu, lepas 3 bulan, lepas beberapa bulan, Nabi SAW wafat. Soalan yang dibincangkan oleh para ulama, tawaf wada' ni haji saja ke semua sekali kena buat? Tuan rasa macam mana? Saya tak pasti ada pandangan tak macam tu. Cuma itu saya tak pastilah. Cuma yang dua masyhur ni untuk umrah secara umum, wajib atau tidak. Dan itu saya tak pasti, saya kena check balik pandangan tu. Ada ataupun tidak. Jadi tuan-tuan punya pandangan macam mana? Haji saja ke umrah sekali termasuk? Ada yang kata dua-dua, ada yang kata haji saja. Bagi yang kata haji saja, mazhab Hambali lah. Yang kata haji saja, dia kata Nabi perintahkan ketika haji. Nabi tak perintahkan ketika umrah. Bagi yang kata umrah termasuk sekali, dia berkata memanglah Nabi tak perintahkan sebab lepas itu Nabi tak pergi umrah dah. Kalau Nabi pergi umrah, Nabi akan perintahkan semula sebab perintah tu turun ketika tu. Ini adalah adab untuk haji ataupun umrah yang turun ketika itu. Lepas tu, Nabi tak suruh dah sebab Nabi tak pergi umrah lepas tu. Ini khilaf yang macam nak kita tahu mana satu betul, kita tak boleh tanya kat Nabi. Tak ada orang pergi tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah nak tumpang tanya Ustaz, ini haji saja ke umrah termasuk sekali? Tak ada siapa pernah tanya. Apabila tak ada siapa pernah tanya, orang tak tahu apa maksud sebenar Nabi SAW. Bila orang tak tahu maksud sebenar Nabi SAW, para ulama khilaf dalam untuk memahami apa maksud Nabi kat situ. Boleh faham tak? Boleh faham? Okey, itu cerita dia lah. Saya secara peribadi, saya anggap haji sahaja. Tapi ini khilaf yang tak ada jalan keluar sebab tak ada siapa dan pergi tanya Nabi SAW. Apa maksud Nabi? Mereka dah khilaf dah. Start daripada sahabat dah khilaf. Ada sahabat kata ini manasik haji sahaja, ada sahabat yang katakan umrah dengan haji sama. Ini bukan lambat punya khilaf. Zaman sahabat daripada khilaf dah. Daripada awal. Zaman tabi'in daripada khilaf dah. Sebab Nabi tak abang. Dan kedua-dua pandangan ini adalah pandangan yang ada asasnya sebab ini kira apa? Orang putih kata lexical ambiguity dah. Satu perkataan yang diucapkan kita tak tahu maksud dia apa. Lebih daripada satu maksud. Dan kita tak boleh verify maksud yang mana satu dikehendaki. Para ulama pun mereka buat ijtihad untuk faham apa yang Nabi sebut. Wallahu a'lam. Pandangan saya peribadi, saya pegang yang dia hanya manasik haji ya. Tak buat. Saya sendiri saya tak buat lah.
Pandangan saya tak penting pun, ulama dulu dah beza banyak dah. Jadi kedua-dua ni ada asas lah, kedua-dua mazhab ada asas. Sana satu tu. Macam mana? Oh ni tangan kanan. Semalam dah abang dah, ni tangan kanan Ini tangan kanan untuk orang yang tengok live. Saya pakai jam ni tangan kanan ni. Ramai dia komen, dia tahu nak minum tangan kiri. Macam mana soalan? Kembali kepada soalan ini tadi atau wadah ada harus selagi kita tak keluar daripada kawasan haram, Taif dan Jeddah ni dalam kawasan haram lagi lah, tak perlu. Kita tak perlu tawaf wada, kita tak perlu keluar, kita masih lagi di dalam kawasan haram. Apabila kita dah keluar daripada haram, pergi ke Madinah bagi contoh, betul nak patah balik ke Mekah. Ataupun pergi ke Riyadh, nak patah balik ke Mekah. Sikit masih lagi dalam kawasan ruang lingkup haram tu lah. Kalau kita keluar dalam keadaan garisan miqat ataupun berdekatan dengan miqat, kita tak perlu wada' dan kita tak perlu tawaf masuk untuk menunaikan umrah semula. Cuma kalau perjalanan itu jauh, kita keluar sampai ke Madinah nak patah balik ke Mekah. Di sini ada dua hukum yang perlu diberi perhatian. Satu tentang wada' tadi, ikut mazhab Syafi'i kena wada' lah sebab kita keluar daripada haram. Jadi kena buat tawaf wada'. Mazhab Hambali tak payah, wada' hanya untuk menunaikan haji sahaja. Hukum yang kedua, masuk ke Mekah untuk tanpa tujuan ataupun untuk bukan tujuan perang. Dalam mazhab Syafi'i, adab masuk Mekah kena tunaikan umrah. Ikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau pergi ke Madinah nak patah balik ke Mekah, tak rushing, tak perlu ke airport pun, saja nak lepak ke hotel sekejap satu malam. Dalam mazhab Syafi'i, adabnya mesti buat umrah. Masuk Mekah seronok-seronok tak boleh tanpa umrah. Saja nak pergi meeting, umrah dulu, adab masuk Mekah. Jadi ini menjadi satu isu kepada perempuan yang contohnya perempuan dalam keadaan dia punya expectation esok dia nak datang, dia nak start first day dia punya haid. Esok first day haid dia. Kalau dia masuk dia buat umrah, 6 hari dia kena stay. Trip tu 3 hari je. Ada orang yang mungkin dia punya tempoh panjang, 8-9 hari. Jadi tak dan, orang lain nak keluar, dia nak kena stay dekat situ. Ataupun kalau katakan niat ihram dia tak confident, lagi tak dan sempurna tawaf, mula haid. Contohnya, nak kena tunggu sampai 6 hari lepas tu baru tamat. Macam mana? Di sini para ulama menyebutkan boleh niat bersyarat. Dalam mazhab Syafi'i boleh niat bersyarat. Boleh niat bersyarat, apabila ada yang menahan maka batallah niat itu. Cuma pandangan mazhab Hambali dan Hanafi juga kalau tak silap saya, masuk Mekah tidaklah menjadi tuntutan untuk menunaikan umrah. Dalil sebut dia sebagai tuntutan. Dalil hanya menyebutkan wajib sekali umrah, wajib sekali haji. Apabila sahabat tanya Nabi SAW, bila Nabi wajibkan haji, para sahabat tanya, sekali je ke tiap-tiap tahun? Nabi kata sekali. Artinya, Imam Ahmad berpandangan yang sekali sahaja wajib. Jadi, masuk ke Mekah tidak diwajibkan untuk menunaikan umrah. Tak ada keperluan. Jadi, mengikut mazhab Hambali, dalam kes begini, masuk semula ke Mekah, tidak perlu menunaikan umrah sekali lagi. Tak ada keperluan. Nak buat, tak nak buat, tak apa. Ikut mazhab Syafi'i, adab. Setiap kali masuk Mekah, dia kena buat umrah. Khilaf lah, bab ni memang banyak khilaf. Pandangan saya secara peribadi dalam bab ni memandangkan tak ada hadis yang Nabi SAW sebut setiap kali masuk Mekah mesti buat umrah. Memandangkan tidak ada hadis yang menunjukkan maksud itu, hukumnya kekal pilihan. Siapa nak buat, siapa tak mau buat, dia tak buat. Tidak ada tuntutan untuk mesti buat. Jadi orang kalau kadang-kadang banyak juga soalan ditimbulkan, nak masuk ke Mekah, dah berapa kali dah, 5-6 kali dah buat umrah sebelum tu, tapi nak masuk ke Mekah, takut nanti datang period. Macam mana? Boleh tak kalau nak masuk sahaja tanpa niat ihram? Jawapan saya, boleh. Kalau dia tak confident bila nak start period dia masuk ke tanah haram tanpa niat ihram. Jadi dia masuk macam pelancong macam biasalah dan dia keluar. Tapi sebagaimana saya sebut, maknanya ada khilaf. Okay? Ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dia kadang-kadang bab khilaf ni itulah kita pilih senang bagi satu jawapan ya. Tapi kita pilih bagi satu jawapan boleh juga macam tu. Cuma kita akal kita tak bercambah lah. Kita nak okey. Bagi latihan minda sikit kan. Nak 2-3 pandangan.
nampaklah yang benda ni ada asas-asas dia, nak bagi kita nampak sikit. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh nak faham apa-apa, apa ni dia ni, bagi pandangan sudah, ambil yang last tu kesimpulan sudah, yang depan-depan tu delete. Ambil yang hujung yang boleh faham cantik, ambil dia first sampai last. Ada soalan belakang, sekejap kita ambil ni. Kalau kita nak buat umrah untuk orang lain, setelah kita buat umrah untuk kita, kali kedua untuk orang lain, sama sahaja, cuma apabila kita niat ihram itu bukan untuk kita, bagi pihak orang tu. Kita niat masuk dalam ihram, menunaikan ihram bagi pihak orang tu. Apabila kita buat ibadat-ibadat lain, kita tak perlu memperbaharui niat untuk orang tu. Tak perlu tawaf untuk orang tu, tak perlu sa'i untuk orang tu, tak ada keperluan. Yang penting masuk dalam ihram untuk orang tu, untuk orang lain. Dan apabila telah masuk dalam ihram, buat ibadat seperti biasa. Jadi bezanya hanya pada niat ihram. Niat ihram, tambahan pada niat ihram, kita menyahut seruan Allah untuk menunaikan umrah bagi pihak stipulan. Satu. Itu sahaja perbezaan dia. Dan yang kedua, alang-alang kita panjangkan soalan ni, dalam satu perjalanan, dalam satu perjalanan, antara sunnah Nabi SAW dan menjadi amalan ramai sahabat adalah mereka hanya menunaikan umrah sekali. Dia buat umrah sekali dalam satu perjalanan. Nabi SAW jalan daripada Madinah ke Mekah, ataupun naik unta, Madinah ke Mekah, setiap kali umrah Nabi buat sekali. Setelah tunaikan umrah, Nabi kekal tinggal di haram, Nabi lakukan tawaf sunat dan sebagainya, sehingga tarikh ataupun hari Nabi keluar daripada haram. Hari Nabi keluar daripada haram, Nabi keluar begitu sahaja. Yang haji last kali tu, Nabi tawaf wada' dan Nabi keluar. Jadi antara yang Nabi SAW buat, satu perjalanan, sekali umrah. Demikian juga, kalau kita nak panjangkan sikit bab ni kan, apabila Nabi SAW pergi ke Mekah untuk perjalanan haji, setelah Nabi tawaf qudum, tawaf yang pertama tu, Nabi tinggal di luar kawasan Masjidil Haram. Saya tak tahulah kalau di kawasan tu dekat mana, tapi di luar kawasan Masjidil Haram. Nabi di luar kawasan tu. Jadi bukanlah berulang alik ke Masjidil Haram tiap hari. Bila Nabi mai semula Masjidil Haram, pada tanggal 8 tu Nabi pergi ke Mina, tanggal 9 Nabi pergi ke Arafah, malam di Muzdalifah, esok tu baru mai Masjidil Haram semula. Meskipun ada banyak fadilat pahala solat di Masjidil Haram. Nabi dah dekat dah. Bila sampai daripada awal Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah, tapi Nabi tak pergi Masjidil Haram selalu. Sama juga dengan umrah. Banyak pahala umrah, besar pahala umrah. Kalau kita fikir pasal pahala yang banyak, lebih baik aku alang-alang main umrah, aku buat 12 kali. Kan 14 hari punya trip, 12 kali buat umrah sebab banyak pahala. Di sini dia kena balance di antara pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang besar dan juga macam mana pelaksanaan Nabi SAW. Yang paling baik adalah dapatkan kedua-duanya. Kejar pahala mengikut apa yang Nabi buat, cara yang Nabi buat. Sebab di sebalik cara itu ada kelebihan yang mungkin kita tak tahu. Saya bukan nak kata kalau pergi haji jangan pergi Masjidil Haram, tak, bukan nak kata tu. Kalau penempatan kita jauh, tak apa, jangan stres. Begitu juga perjalanan Nabi SAW. Awal-awal sebelum tanggal 9, penempatan Nabi bukan di tengah-tengah Masjidil Haram. Mereka duduk di luar, mereka tetap solat jemaah, hari tu baru mereka main. Meskipun pahala umrah besar, Nabi SAW mai jalan jauh ni, naik unta. Kita naik kereta 12 jam tu pun bising, ngantuk lah, penat lah, apalah macam-macam. Mereka jalan berhari-hari, 8 hari, 9 hari. Sampai satu umrah dan mereka balik. Walaupun pahala besar. Ini ada rahsia tersembunyi di sebalik cara amalan Nabi SAW. Ini saya suka kongsi. Tapi kalau nak buat banyak, bolehlah buat, hukumnya boleh. Sama juga kalau orang tanya kadang-kadang, nak buat solat duha tiap-tiap hari nak buat solat duha, boleh. Murah rezeki, bagus. Cuma rahsia di sebalik apa yang Nabi SAW buat, Nabi buat macam mana? Nabi buat interchangeable antara duha dan juga tahajud. Hari-hari yang Nabi SAW tahajud, Nabi tak solat duha. Hari-hari yang Nabi baru sampai ke Madinah, Nabi tak dapat solat pada waktu malam, tertidur, ataupun Nabi travel sampai di mana-mana negeri, Nabi dah sampai di Mekah dan sebagainya, yang mana Nabi tak solat tahajud, Nabi ganti dengan duha.
adalah rahsia di sebaliknya. Walaupun fadilat banyak, pahala tahajud ada, pahala duha ada, disebutkan banyak. Pada saya yang paling cantik kita ikut, kita cuba sedaya upaya untuk ikut macam mana cara yang Nabi buat dalam pada kita mengejar pahala, sebab ada manusia terhebat ni bila dia buat benda adalah rahsianya di situ yang kita mungkin tak tahu. Kita try buat gitu. Kalau nak kejar juga apa sahaja yang disebut dalam nas nak buat, ahlan wa sahlan, boleh buat. Jadi berbalik kepada soalan ni, kalau kita saja-saja nak tawaf, nak buat umrah sunat dan sebagainya, yang terbaik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, mai lagi sekali lain kali. Jadi dah balik dah, lagi 3-4 bulan ke ataupun lagi setahun, mai balik, buat lagi sekali. Adapun satu perjalanan tu, sekali cukup lah. Tapi untuk nak buat bagi orang lain, boleh, tak ada masalah. Keluar balik ke miqat yang terdekat ataupun mana-mana miqat yang sesuai, niat ihram semula bagi pihak orang yang kita nak buat dan masuk, buat umrah sekali lagi. Wallahu a'lam. Okey, boleh ya? Jawapan? Okey. Ada soalan? Apa dah? Okey. Orang dari benar orang first nak masuk Mekah pertama buat Mekah. Sebenarnya dia pass through Mekah tapi nak masuk Mekah nak rest dulu, the next day esok dah okey baru nak keluar balik ke Mekah ke balik buat dia tak boleh. Ikut Hambali boleh ya? Ikut Hambali boleh, tak ada masalah. Ikut Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kata masuk haram mesti dengan niat umrah. Macam perbincangan yang kita bincang tadi lah. Ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Nak masuk haram kena masuk dengan niat umrah kecuali pergi perang. Ikut mazhab Hambali tak ada masalah, suka hati. Tapi kalau kita dah melepasi miqat tu, nak miqat semula, nak ihram semula, patah balik ke miqat yang sama. Tak boleh ambil miqat yang terdekat. Kita bukan ahli Mekah, patah balik ke miqat yang sama yang kita buat. So sebab tu bila kita naik kapal terbang, kita pakai ihram siap-siap. Sebelum kita sampai ke Jeddah, kita akan lalu Qarnu Manazil dulu. Qarnu Manazil dulu, Taif tu kan, kita akan lalu di situ dulu. Jadi artinya bila kapal terbang lalu ke atas tu, ketika tu kita niat ihram. Kalau kita tak niat ihram dah sampai ke Jeddah, patah balik pergi ke Qarnu Manazil, niat ihram di situ, baru masuk ke Mekah. Jadi antara adab dan tuntutan yang Nabi SAW tuntut ketika umrah, tak boleh melepasi miqat bagi orang yang nak menunaikan umrah, melainkan dia mesti niat di situ. Tak boleh melepasi miqat, melainkan dia niat di situ. Kalau dia melepasi miqat juga, dia kena patah balik ke miqat yang sama. Dulu saya pergi umrah sekali 2000 berapa? 2012 ke 13 kot saya naik motor tu. Pergi ke Madinah dulu, tinggal motor di Madinah. Haji Masud naik bas, saya naik motor. Lepas tu masuk ke Mekah untuk buat umrah, naik bas. Motor tinggal kat Madinah. Lepas dah siap umrah tu nak pergi ambil motor sebab takkan nak pakai ihram 400 kilo. Ni bukan, ni cerita bukan main-main ni. Pakai ihram 400 kilo dengan helmet tak boleh pakai. Jadi dah siap umrah tu, saya baru keluar pergi ambil motor semula dan masuk semula tanpa niat ihram. Jadi apa yang saya buat tu mengikut mazhab Hambali, okeylah. Masuk yang kedua, kita bukan keluar dan masuk tu bukan niat untuk buat umrah. Tapi ikut Syafi'i tak boleh lah gitu. Sebab masuk sahaja, setiap kali masuk daripada kawasan halal ke kawasan haram, kena masuk dengan niat ihram. Okey ya? Boleh. Boleh. Itu yang terdekat. Kalau dia dah sempurnakan umrah dia, dia dianggap seperti penduduk Mekah. Dia boleh keluar ke miqat yang terdekat untuk buat umrah kali. Untuk penduduk Mekah, ihramnya mesti di luar tanah haram. Paling dekat tu Masjid Aisyah tu lah. Di Tanaim, yang itu yang paling dekat. 10 kilo je kan daripada Masjidil Haram. Itu yang paling dekat sebab Nabi SAW apabila Aisyah radhiyallahu anha minta izin dekat Nabi nak buat umrah dalam perjalanan haji tu, minta izin, Nabi benarkan, Nabi perintahkan Aisyah untuk keluar daripada tanah haram ke tempat itu, kemudian masuk semula untuk buat umrah. Jadi masjid tu yang dinamakan Masjid Aisyah sekarang untuk umrah. Tapi bagi niat haji pula, penduduk Mekah dia buat di rumah dia. Ketika di penempatan dia duduk, di situ dia niat untuk haji. Umrah dia kena keluar.
Antara yang Nabi SAW buat, Nabi mula niat ihram ketika unta bergerak. Ketika itu Nabi SAW ucap labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku menyambut seruanmu untuk menunaikan umrah. Masa unta tu jalan. Ada sebahagian riwayat disebutkan ketika Nabi duduk di atas unta. Nabi duduk, Nabi ihram dan Nabi jalan. Ada riwayat sebutkan Nabi naik dan unta tu bergerak, ketika itu Nabi niat ihram. Jadi bila perlu niat ihram, miqat dan juga miqat ni bukanlah betul-betul line tu sebiji line tu, lebih kurang miqat tu. Kalau kita terlambat sikit beberapa saat ataupun beberapa minit terlambat, beberapa minit dengan kapal terbang tu dah sampai Mekah dah. Kan 80 kilo kalau kapal terbang tu punya speed 800 kilo, 80 kilo berapa minit je dah lepas Mekah dah pun. Jadi elok-eloknya bila pengumuman tu dibuat lalu miqat, biasa dia akan buat mungkin dekat sikit, ketika itu niat siap-siap. Kalau terlena jaga-jaga dah nak turun dah, pada pandangan saya patah balik mai. Ada pilihan dia kena patah balik. Kata kalau turun kat Jeddah, dia kena pergi ke Taif. Jadi 100 kilo jugalah lebih kurang. Siapa nak try lari ultra marathon ke apa boleh lah. 100 kilo pergi ke Taif, niat semula. Tapi kalau beberapa tempoh masa yang sekejap setelah pengumuman tu dibuat, dia nak zikir sikit 2-3 kali kemudian baru nak ihram, tak ada masalah, itu boleh. Ya. Oh, tak boleh. Ada dua sebab. Satu, niat ihram di miqat, yang pertama. Yang kedua, orang pernah tanya kepada Imam Malik, boleh tak kami nak niat ihram di Masjid Nabawi? Senang, Masjid Nabawi tempat yang bagus. Ambil niat ihram, tak mau pergi ke Zulhulaifah, tak mau pergi ke situ, Bi'r al-Ali orang panggil tempat tu. Dia tak mau pergi kat situ, dia nak niat siap-siap dekat Masjid Nabawi, ambil berkat. Imam Malik tak bagi. Imam Malik kata Nabi SAW sehebat-hebat manusia pun sunnah Nabi tak niat Masjid Nabawi. Meskipun Nabi tiap hari semayang kat situ pun, rumah Nabi sebelah tu, tapi Nabi tak niat di situ. Nabi SAW keluar daripada Madinah, pergi ke tempat tu, ke miqat Bi'r al-Ali, sikit je, berapa puluh kilo ya daripada Madinah. Ketika itu baru Nabi niat. Jadi niat di miqat. Tak boleh niat di airport, tak boleh niat di masjid, di mana-mana tempat selain daripada tempat tu. Aha. Aha. Bab ni ulama ada khilaf, termasuk dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf. Tahallul tu adakah dia salah satu rukun ataupun dia sebagai tanda keluar daripada ihram. Pandangan sebahagian ulama yang kata dia salah satu rukun, artinya selagi tak tahallul tak boleh buat perbuatan lain. Selagi belum tahallul, belum potong cukur kepala ataupun potong rambut. Pandangan yang kedua pula kata setelah dah sempurna tawaf dan juga sa'i, tahallul ni salah satu cara untuk keluar daripada ihram. Kalau dia tak keluar daripada ihram dengan cara potong rambut, dia buat benda lain, itu tidak ada masalah. Cuma dalam bab ini, pandangan yang paling kuat dalam bab ini, sebagaimana Nabi SAW sebut, tahallul itu satu tuntutan yang selagi belum tahallul, orang tu dalam ihram. Lagi belum tahallul, dia dalam ihram. Apa sahaja pantang larang yang dia buat ketika sebelum dia tahallul, dia dikenakan dam. Sebab dia masih lagi dalam ihram. Itu yang Nabi SAW dan para sahabat buat. Nabi tak benarkan para sahabat untuk langgar mana-mana apa yang menjadi larangan ketika ihram, melainkan setelah mereka bertahallul. Setelah dia potong rambut dia sikit. Jadi dalam kes ni tak boleh pakai baju lagi sehingga dia dah potong rambut. Kalau tak sengaja terpakai baju, itu tak apa. Terpakai kasut, itu tak apa. Pantang larang ihram ni ada dua lah. Satu, benda yang kita buat untuk berseronok. Satu, benda yang kita buat untuk kita pecahkan sesuatu. Untuk benda-benda yang kita buat untuk berseronok, tak sengaja tak apa.
Sebab tak sengaja kita tak seronok. Dia seronok ni bila kita buat saja-saja. Tak sengaja tak seronok, tak apa. Terpakai baju, terpakai kasut, perempuan tertutup muka, apa lagi? Terpakai minyak wangi, terpakai atar dan minyak atar dan sebagainya. Ini semua tak apa. Lak balik, buang dia. Tapi bagi sesuatu yang kita telah hancurkan, tercabut rambut, dia kena dam. Tercabut rambut, apa lagi? Yang kita pecahkan, tergigit kuku. Tabiat suka gigit kuku. Sampai masuk haram pun tabiat sama, tergigit kuku, dia kena dam juga. Walaupun sebab semua benda yang kita hancurkan ini telah berlaku apabila dia hancur. Kuku dan rambut kita. Tapi semua pantang larang yang kita buat kerana berseronok, keseronokan itu hanya berlaku bila kita buat dengan sengaja. Tapi tertarik rambut, bukan terpakai shampoo. Pakai shampoo dia memang jenis kepala rambut senang luruh juga, itu tak apalah. Dia bukan tarik rambut dia luruh sendiri. Itu tak mengapa. Dia mandi macam biasa, lap macam biasa, rambut dia yang jatuh. Itu tak mengapa. Tapi jenis seronok kan, sebahagian orang dia seronok, pusing-pusing tangan, tak tarik. Pusing-pusing tangan, tak tarik. Sambil tarik, 2-3 helai terputus. Yang ni kena banyak dam. Rambut dia putus. Okey? Wallahu a'lam. Okey. Soalan ni orang pernah tanya kepada Muqatil bin Sulaiman. Allahu Akbar. Muqatil ni dia satu orang yang pakar tafsir tau. Dia bila tengok ayat Quran, dia boleh keluarkan maksud tersembunyi yang adalah hidden meaning yang orang biasa tak nampak, tapi dia bijak untuk nampak tafsiran-tafsiran tu. Dia boleh nampak dan dia boleh keluarkan maksud yang orang biasa tak nampak. Bila dia cakap, baru orang, oh betul juga dia cakap. Dia bijak mengeluarkan maksud-maksud yang sekali imbas orang tak nampak daripada Al-Quran. Tapi Muqatil, bila dia banyak sangat keluarkan maksud tu, dia datang satu macam haibah dalam diri dia. Sehingga dia bagi gambaran dekat orang, apa tanya apa sahaja tentang dalam Quran aku tahu. Itulah dia bagi gambaran dekat orang. Apa sahaja soalan tentang Quran, tafsir aku tahu. Dia orang cepat. Imam Syafi'i kata, siapa nak belajar tafsir, mereka ni semua adalah cucu cicit kepada Muqatil. Sangat berjasa kepada dia sebab kepakaran dalam Al-Quran. Bila orang dia pun pakar, orang pun nampak dia macam pakar, semua soalan pasal Quran dia boleh jawab. Satu hari ni ada orang ni dia tak puas hati dengan Muqatil. Muqatil nampak power sangat, semua soalan dia jawab. Orang tanya dia, kalau hang betul-betul pakar tentang apa sahaja hukum maksud-maksud dalam Quran, aku ada satu soalan. Soalan aku nak tanya ni, dulu masa Nabi Adam buat haji, siapa yang pergi potong cukup kepala Nabi Adam? Nabi Adam seorang-seorang sampai kat Mekah dia buat haji. Siapa yang dia buat umrah ataupun haji, siapa cukup kepala Nabi Adam time tu? Ada orang lain dah, dia seorang je. Dia belum jumpa bini dia lagi. Siapa pergi potong kepala dia? Potong rambut dia, ataupun cukup rambut dia. Aku kata aku tak tahu soalan ni, aku tak tahu. Tak ada, Al-Quran tak cerita soalan ni, aku tak tahu. Cuma nak cerita balik kepada soalan ni. Kalau Nabi Adam seorang-seorang time tu, kalau dia seorang-seorang, dia lah cukup sendiri lah kot. Tak tahulah ataupun Allah hantar malaikat mai tolong cukup kepala, wallahu alam, tak cerita. Muqatil pun tak boleh jawab soalan ni. Dia pun macam hang. Siapa pergi cukup kepala Nabi Adam, dia tak tahu. Tapi kalau potong rambut sesama sendiri, semua ini semua jemaah umrah yang sama potong rambut sesama sendiri. Pada pandangan saya, mengikut pandangan yang kedua ini tadi, potong ini tanda keluar daripada ihram. Kalau dia sebagai tanda keluar daripada ihram, potong rambut orang, okeylah. Sebagai tanda keluar daripada ihram. Dan juga dalam hadis diriwayatkan apabila Nabi SAW buat perjanjian dengan Quraisy dan Nabi sebut kepada para sahabat, tahun ke-6 tu kita tak boleh buat umrah, balik. Datang semula tahun ke-7. Ketika itu Nabi SAW suruh mereka cukur kepala. Cukur dan balik semula ke Madinah. Para sahabat tak mau cukur sehingga Nabi SAW perintahkan tukang cukur untuk cukur kepala Nabi SAW. Sahabat ikut. Bila dah cukur kepala Nabi SAW, para sahabat ikut. Dalam riwayat disebutkan mereka saling cukur kepala satu sama lain lah. Yang seorang cukur kepala lagi seorang. Menunjukkan, secara tak langsung hadis ni menunjukkan ketika salah seorang tu dalam ihram, dia pergi potong rambut orang lain yang juga dalam ihram, itu tak ada masalah. Menunjukkan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Di kalangan mereka, semua yang mai tu memang semua nak buat umrah lah, mana ada orang mai jalan.
Memang perjalanan tu umrah. Bila perjalanan umrah, bila depa start cukup, inilah satu kumpulan yang cukup kepala orang lain tu, dia masih lagi dalam ihram. Sekumpulan. Bukan seorang yang tukang cukur, seorang tukang cukur 6,000 kepala memang tak habis lah. Tapi depa ramai-ramai saling cukur di antara satu sama lain. Artinya, yang memulakan cukur kepala tu dia juga berada di dalam ihram. Maka berdasarkan hadis ini, untuk orang perempuan yang biasanya depa akan gunting rambut selepas habis ihram, sebahagian daripada mereka masih dalam ihram, potong rambut ataupun gunting rambut orang lain yang di dalam ihram juga tak ada masalah. Boleh buat. Wallah. Oh, aha. Buat dulu lepas tu bayar. Okey. Untuk orang yang tak mampu, dia tak mampu, tak ada kemampuan, duit dia tak cukup untuk buat umrah. Dia tidak diwajibkan untuk buat. Tak wajib untuk dia buat. Kalau orang bagi dekat dia untuk dia pergi buat umrah. Dia nak terima pun boleh, tak nak terima pun tak apa. Terpulang pada dia. Dia boleh terima dan dia boleh juga tak terima. Tapi kalau dia berusaha walaupun dia tak mampu, dia berusaha nak bagi mampu juga dengan cara dia pi dulu bayar hutang kemudian. Pi dulu hutang, lepas tu bayar bulan-bulan kemudian. Dia ambil duit kat orang 10,000, dia pergi umrah, balik dia bayar sebulan 1,000. Kalau dalam keadaan ini, orang itu tidak diwajibkan buat umrah. Sebab dia tak mampu ketika tu. Ketika dia pergi tu dia tak mampu. Tapi dia buat juga umrahnya sah. Umrahnya sah. Kalau dia penatkan diri dia, dia kurangkan komitmen tiap-tiap bulan dia untuk pergi umrah dan bayar selepas itu, Allah Ta'ala bagi kat dia ganjaran kebaikan di atas apa yang dia buat, di atas kesungguhan dia. Pahala Allah Ta'ala bagi ni tu ikut kesungguhan. Ada orang yang senang, dia boleh pergi bila-bila masa, dia pergi. Ada orang yang dia nak pergi tu susah, dia terpaksa berhutang ataupun dia terpaksa jual semua benda yang dia ada. Susah pada dia. Allah Ta'ala bagi ganjaran di atas kesusahan orang. Allah bagi ganjaran di atas kesusahan dia. Kalau dia buat juga, tak diwajibkan untuk dia. Kalau keadaan dia begitu, tapi dia buat dengan hutang, dia diterima dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganjaran tambahan di atas kesabaran dan ketekunan dia untuk menunaikan umrah. Walaupun dia dalam keadaan tu. Tapi jangan buat hutang riba. Ini dia nak buat dosa, dia nak buat pahala, dia buat dosa lain. Jangan buat hutang riba. Contohlah, ni ramai orang buat, dia ada kad QN, nama bank apa-apa lah, bank konvensional yang riba ni. Bank tu pula buat package. Ini penting juga ni tuan-tuan. Dia nak pergi bayar. Dia nak pergi bayar tiket lah, contohnya tiket flight nak pergi umrah. Dia pakai kad kredit dia. Kad kredit yang bukan bank Islam, riba lah, memang riba. Kad kredit bukan bank Islam ni riba. Ulama-ulama kontemporari tak khilaf dah, memang riba. Itu yang masih pakai bank bukan Islam ni tukar kepada bank Islam lah. Saya bukan promote bank, tak dapat elang apa-apa pun. Cuma tukar kepada mana-mana bank Islam. Kecuali bank Islam. Sebab bank Islam ni lembab betul. Saya pun tak tahu dia punya app pasal apa sampai lah ni tak betul. Ni bank Islam betul. Dia punya app sampai lah ni tak betul-betul. Saya pakai je lah. Pakai dan sabak. Tapi dia punya app, ya Allah. Yang bank lain okey. Bank lain okey. Muamalat semua dengar cerita macam okey. Kat sini QIIB memang bagus kan. Memang. Tapi saya tak tahu apa masalah bank Islam punya app. Ada orang pakai bank Islam tak? Ada? Memang app macam tu sampai lah ni. Apa masalah bank Islam lah? Banyak tahun dah ni, app dia dah 4 tahun. Saya tak tahu kenapa saya masih bersabar pakai bank Islam. App dia tak pernah jadi. Baik, balik cerita dia. Bagi orang yang bank dia tak pakai bank Islam. Dia pakai bank, maksudnya bukan perbankan Islam. Bukan perbankan Islam. Bank dia lain. Bank dia ada riba. Dia beli tiket kapal terbang dengan kad kredit dia. Riba lagi, 2 kali riba. Orang begini, satu nasihat saya, tukarlah kepada perbankan Islam dah ada. Di Malaysia dah ada, di Qatar dah ada. Tolong tukar. Ini selamat daripada riba. Yang kedua, jangan buat pahala dengan cara buat dosa. Jangan beli tiket flight dengan bayar riba. Dengan hutang kemudian bayar riba. Ini 2 kali salah. Jadi tuan-tuan, bab ni kena hati-hati. Hutang begini kena hati-hati. Kalau dia nak pakai kad untuk beli tiket dengan perbankan Islam, tak ada masalah. Okey, akad dia tak ada masalah. Tapi dengan perbankan bukan perbankan Islam, jangan buat. Kat Malaysia ni tuan-tuan senang. Saya rasa semua orang dia by default dia akan bagi perbankan Islam. Kita kalau pergi Maybank, dia akan buka akaun Wadiah untuk kita, betul tak? Bukan kata Maybank, orang dia pun ada Islamik dah. Kalau tak pergi Islam juga tak tahu pasal apa.
Maybank, Public Bank, Hong Leong, semua dah ada Islamic kan. Di Malaysia alhamdulillah kita pi automatik dia akan bagi perbankan Islam kat kita. Itu kesnya. Tapi kalau dia duduk di negara yang lain ataupun dia memang saja tak sedap lah Hong Leong Islamic, nama tak best, dia nak Hong Leong juga. Satu dia dah dosa sebab ada pilihan tapi dia tak mau. Tapi jangan pakai credit card tu untuk beli tiket lah. Bukan pasal perbankan Islam, tuan-tuan kena beza. Saya cakap pasal perbankan konvensional, bukan Islam. Walaupun nama dia sama. Setiap company tu dia ada dia punya Islamic punya window tu, tapi ini bukan maksud saya. Maksud saya perbankan konvensional. Jadi balik kepada riba, hutang okey tapi jangan libatkan riba. Wallahu a'lam. Slipper atau stokin, sebab macam saya nampak ramai orang pakai stokin bila buat sa'i sebab it's sejuk dan time tu sejuk. Saya nampak macam ramai orang, biasa lelaki yang tua lah yang pakai stokin tu. So, kita benarkan. Okey. Satu berkaitan apa tadi yang first? Wangi-wangian, bagi wangi-wangian. Para ulama mazhab Syafi'i yang masyhur dalam mazhab Syafi'i disunahkan sebelum ihram pakai wangi-wangian. Wangi-wangian untuk lelaki adalah yang baunya kuat, warnanya hilang, warnanya tak ada. Bau dia ada tapi warna tak nampak. Untuk perempuan pula baunya sedikit, warnanya yang kuat, warnanya tebal. Jadi di zaman itu perempuan mereka kat sapu, kapur dan sebagainya yang safra, yang nampak warna kuning, warna nampak naik inai juga di tangan yang dia pakai, tapi baunya tak kuat. Dia cukup sekadar untuk hilangkan bau badan sahaja. Tapi bau tak kuat, dia tak ada bau lain yang menarik perhatian, tapi warnanya timbul. Untuk lelaki pula warna tak ada, cuma dia ada bau yang wangi. Disunahkan untuk kedua-dua lelaki dan perempuan untuk pakai yang macam ni sebelum ihram, sebelum masuk ke ihram. Jadi lelaki boleh pakai perfume, atar dan sebagainya. Perempuan zaman ni tak ada wangian perempuan yang macam ni, yang jenis warna dia tebal, bau dia sedikit. Dululah zaman Arab dulu dia pakai begitu. Dia boleh pakai begini sebelum masuk ihram. Apabila mula niat ihram, antara pantang larangan ihram adalah mengenakan wangi-wangian. Tak boleh pakai. Jadi isunya kalau letak kat kain ihram, nanti kita letak di bawah kain ihram tu, kita buka, kemudian pakai balik kain ihram. Ulama mazhab Syafi'i berpandangan di sini kita letak bau-bauan yang baru, kita letak wangian baru. Jadi bila kita letak wangian baru, kita telah letak wangian baru ketika kita di dalam ihram. Jadi atas dasar itu, sebahagian ulama mazhab Syafi'i berpandangan yang terbaik adalah letak dekat badan. Jangan letak kat kain ihram. Kecuali kain ihram tu tak buka langsung. Tak buka langsung tak apa, nanti bila dah buka, pakai balik artinya dia pakai wangian. Cuma dalam bab ini tidaklah begitu rigid sebegitu. Kalau sapulah di badan kita, daripada badan tu terkena kain. Lepas tu kita buka kain tu. Lepas tu kita pakai balik, transfer balik kat badan kita. Agama ni bukanlah begitu rigid nak kira molekul benda setiap satu sentuh ke tak sentuh. Agama bukan begitu rigid lah. Ini bab ni luas, tak ada masalah. Cuma yang terbaik letakkan pada badan, bukan letakkan pada baju. Soalan yang kedua, lelaki pakai stokin ketika tawaf ataupun sa'i ketika dalam ihram. Nabi SAW larang pakai kasut dan juga stokin. Nabi larang, ada larangan. Apabila ada larangan, Nabi hanya benarkan pakai selipar. Bila Nabi benarkan pakai selipar, selipar ni maksudnya ada sahabat tanya, kalau tak ada kasut juga, buat macam mana nak pakai macam mana? Nabi kata potong kasut tu di bawah daripada Ka'bain, dua mata kaki. Nama dia mata kaki ke belakang ni? Buku lali. Potong di bawah buku lali tu, rendah daripada dua buku lali. Sebahagian ulama berpandangan maksud Nabi SAW jangan pakai kasut artinya dia tapak di bawah tapak saja, atas tak ada apa-apa yang tutup. Atas hanya tali yang tutup sahaja. Sebahagian ulama lagi berpandangan dia punya kayu ukur adalah buku lali mesti terbuka. Jadi ikut pandangan ni, kalau pakai jenis kasut yang depan tutup belakang buka, okeylah, macam crop okey. Sebab perintah Nabi SAW, kalau tak ada selipar juga, pakai kasut tak apa, potong bawah buku lali. Jadi ini pandangan sebahagian ulama, pakai crop okey, sebab arahan Nabi potong belakang dia buka.
Sebahagian ulama lagi berpandangan tak, depan pun kena buka, dia hanya ada tali yang di atas dia dan belakang pun kena buka. Arahan Nabi tadi tu hanya special bagi orang yang tak ada kasut. Yang tak ada selipar, ada kasut sahaja. Nabi nak memudahkan mereka, nak potong depan, potong belakang apa yang tinggal. Jadi nak memudahkan mereka, depan biar macam tu, potong belakang sahaja. Keluar daripada khilaf, senang. Kalau kasut tu tutup banyak sangat, jangan pakai. Kalau depan pun nampak, belakang pun nampak, okey. Atas tu dia nak bubuh tali dia besar ke kecil ke tebal, dia pulang. Yang penting depan pun nampak, belakang pun nampak. Kasut. Baik. Stokin, wallahu alam. Saya tak tahu atas pertimbangan apa orang buat ni lah. Kalau pertimbangannya pertimbangan kesihatan seperti zaman COVID dulu perempuan tak boleh pakai, tak boleh tutup muka. Tapi pertimbangan kesihatan dia tutup juga muka dia sebab ketika itu semua orang kena tutup, itu ada keperluan walaupun bukan individu tapi secara umum ada keperluan dia buat. Tapi dalam kes ni saya tak tahu. Saya pun kena cek fatwa balik apa pertimbangannya dan juga fatwa-fatwa yang ada. Saya tak pasti ni apa pandangan mufti. Nanti saya kena cek balik. Cuma kita yang nak senang cerita, kaki masih kuat, dia berjalan, tak payah pakai. Allahu a'lam. Okey kot? Nak zuhur ni? Oh, lagi. Bawa kasut ketika tawaf. Baik. Satu, syarat dia kasut tu mesti bersih. Suci. Tak ada najis. Baik. Bagaimana menentukan tak ada najis? Sekali lagi. Agama ni, Nabi SAW ajak agama yang praktikal. Agama ni bukan suruh pergi kaji dia punya ni lah, isi kandungan dia, kasut tu ada apa, ambil sampel sikit, bawa masuk dalam lab, check tak payah ada buat macam tu. Ni semua kerja gila. Bukan begitu, agama tak suruh buat begitu. Nabi SAW syaratkan mesti bersih. Dan antara sunnah Nabi SAW dan para sahabat juga, mereka semayang pakai selipar. Mereka kalau tengah pakai selipar, tak buka. Mereka pakai selipar. Nabi larang sahabat yang buka sebab dia rasa tak sempurna pakai selipar. Nabi kata khaliful Yahud, jangan bagi sama macam Yahudi. Mereka kalau nak semayang, dia kena buka kasut. Hampa jangan buka. Kalau tengah pakai elok-elok, pakai macam biasa. Jadi kalau di tempat lapang, memang tengah pakai, kasut tu pun fleksibel. Kasut tu fleksibel, dia boleh ikut gerakan kaki kita, jangan buka saja-saja. Cuma kalau masuk masjid kapek, kita buka lah kat luar, kita tak pakai kasut dalam masjid. Ataupun kalau kasut tu red wind menyebut yang nak pusing pun tak boleh, memang keras betul, buka lah. Kalau tidak, tak boleh nak bend kaki untuk sujud, ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, saja-saja je Nabi tak bagi buka, jangan buka. Pakai, itu dah sempurna dah. Pernah Nabi SAW solat, tengah solat Nabi buka dua selipar, Nabi letak di tengah. Kemudian Nabi solat. Ini nak menunjukkan salah satu hikmah dia juga. Berdiri ketika solat, nak jarak macam mana kaki, jarak cukup untuk letak dua selipar di tengah. Jangan rapat sangat. Dan jangan kangkang betul. Jangan besar dan jangan kecil. Lebih kurang, letak dua selipar di tengah tu lepas lah. Baik. Nabi buka, Nabi letak selipar di tengah. Dan para sahabat buka. Bila Nabi bagi salam, kanan dan kiri, Nabi tengok belakang, semua orang buka selipar. Nabi tanya para sahabat, lima akhla'tum ni'alakum, buka selipar siapa semua orang? Para sahabat kata, kami nampak Nabi buka selipar, kami pun buka. Ingat syariat baru turun. Syariat turun, kenapa tak boleh pakai selipar dalam solat? Nabi kata tidak. Jibril datang, bagi tahu Nabi SAW ada najis di selipar Nabi, kasut Nabi SAW. Lalu Nabi pun buka, Nabi sambung solat. Kasut hampa, Jibril tak bagi tahu apa-apa kan? Tak bagi tahu. Hampa pakai macam biasa, tak payah buka. Jadi ceritanya, najis-najis yang ada pada kaki ni, betul. Ada najis tak boleh bawa ketika kita tawaf. Tawaf dalam keadaan suci. Tapi nak menentukan ada najis ke tidak, sangat mudah. Tengok tapak selipar tu, ada nampak bentuk macam tai ayam ke apa-apa, buang dia. Kalau tak ada bentuk apa-apa yang kotor, memadai untuk pakai buat simpan. Tengok tapak dia sahaja. Kalau tak mau tengok pun tak apa. Cuma kalau nampak najis, ketika itu bersihkan najis tu, buang najis tu. Cara bersihkan najis di kasut, Nabi ajar juga. Bukan macam cara bersihkan najis di baju. Najis di baju, cara bersihkan dia dengan basuh. Basuh dengan air mutlak. Cara bersihkan najis di tapak kasut macam mana? Geser di, sampai hilang bekas najis tu, telah memadai. Kasut tak payah habis basuh selalu.
Kalau nampak ada najis dan sebagainya, geser di tanah sehingga pasir hilangkan najis tu telah memadai. Jadi hukum begitu, tak boleh ada najis, tapi pelaksanaannya mudah. Selagi mana tak nampak dekat tapak kasut tu ada najis, simpan telah memadai. Okey? Okey aja. Berhenti juga insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf kalau jawapan pun lebih kurang sebab saya pun tak prepare ni untuk soal jawab biasa aja. Kita kembali semula kepada Tuan Haji Mansur.